Dan tiap Ahad malam Isnin, dan ini menunjukkan kita istiqamah. Istiqamah ni artinya apa? Maknanya kita dalam amalan kita tidak hanya lakukan bermusim. Kita kadang-kadang istiqamah itu dalam perjuangan juga, tapi istiqamah dalam amalan maknanya kita senantiasa memanfaatkan waktu apapun di dalam politik, perkembangan ekonomi, sosial, dia tidak mengganggu program kita untuk bermunajat kepada Allah SWT secara jamaah, berzikir, berselawat, solat hajat, untuk kita mohon taufik hidayah kepada Allah Taala. Dan saya selalu ingatkan, kerana kadang-kadang kita dalam hidup, dalam perjuangan, dalam politik, kita banyak sangat kira numbers, jumlah, kita kira strategi, kita kira penerangan, propaganda. Kita lupa bahawa sesungguhnya kita mestilah pegang pada landasan tawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sentiasa ingat bahawa tujuan kita ingat ada kabar yang seperti ini ialah supaya kita tahu apa makna tawakal kepada Allah Taala, menyerah kepada Allah Taala. Dia yang menentukan. Selalu kita sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tapi bila tengok tak jadi, kita dah mengamuk, kita terlalu sedih. Jangan, kerana orang bekerja, orang merancang. Ya. Tapi Allah juga ada rancangan yang akhirnya, bila akhirnya? Tentu akhirnya bukan minggu lalu, bukan minggu depan. Kita tak tahu. Sebab itu saya kata Allah yang menentukan perancangan Allah. Tetapi kalau benar kita itu tawakal, itu janji Allah. Allah itu sesungguhnya kasih kepada orang yang tawakal kepadanya. Ini kita kena peringatkan, kerana kadang-kadang kita rasa dah solat hajat banyak lama dah, belum sampai. Jadi kita seolah-olah National Zali, macam kita bagi ultimatum kan. Ya Allah, aku dah tawakal, aku dah solat hajat tiap minggu, zikir banyak, selawat banyak, mengapa tak dapat lagi? Jadi seolah-olah kita bagi ultimatum kepada Allah SWT. Ini jangan. Itu hanya mempamerkan, menzahirkan kedangkalan ilmu, kedangkalan iman, dan juga kefahaman yang amat mengelirukan. Oleh demikian, saya nak mukadimah yang penting, iaitu kita jangan lupa, sebab kalau benar kita tawakal, kenapa nak putus asa? Kalau kita tawakal, kenapa nak ingat ini berakhir? Kalau kita bertawakal, mengapa kita kata ini titik tolaknya, penentunya? Tidak. Kalau kita tawakal, maka kita serah kepada Allah SWT. Tetapi kita yakin kerana Allah menjanjikan. Inilah kekuatan kita yang patut kita sentiasa waspada, ingat. Ini tidak bermakna kita tidak ikhtiar, kita kena terus ikhtiar. Sebab itu bila tadi Promis 98 yang program ini kumpulkan semula, di antara juga gerak-gerak reformis yang banyak, iaitu supaya ingat kita harus hilang idealisme. Sudah tahu, saya masih ingat dulu ada seorang sarjana Pakistan namanya Profesor A.K. Brohi. Saya baru lagi masuk politik, menjadi Malam Menteri. Dia Menteri Undang-Undang Pakistan, seorang Muslim yang baik, seorang pemikir. Jadi bila saya berjumpa dia 82, tahun 1982. Kalau anak-anak ni bapak dia pun belum nikah lagi. Dan dia tidak ada, ya, tahun 1982. Tapi dia Menteri Undang-Undang katakan, saya lahirkan kegelisahan saya. Jadi saya baik dia. Saya kata dunia politik dalam UMNO, pemuda UMNO ini lain daripada budaya yang saya biasa dalam badan dakwah dan gerakan Islam. Amin. Dalam harakat Syabab Islam
Jadi kita sebab apa? Sebab dalam gerakan dakwah semuanya baik, tak ada berebut, tak ada tikam, tak ada khianat sama sendiri, tak ada nak pegang jawatan tak ada dapat uang. Dia pegang jawatan hilang uang. Tambang sendiri, hotel rumah orang. Jadi, tetapi kalau dalam masa itu bergantung perebutannya itu ya kontrak dan sebagainya. Jadi budaya itu merupakan satu kejutan. Dia jawab kepada saya, anak dan kita mesti ingat, kalau benar kita nak lakukan perubahan yang kita sebutkan in uridu illal islah mastata', nak ubah dengan sesungguhnya ini adalah reform atau islah. Kita itu kena betul. Kalau tidak reformasi, so kianat kena dapat menteri. Jadi sebab itu islah ni makna dengan daripada diri. Ini yang disebut isu akhlak yang kita sebut malam minggu lalu. Apa bezanya politik kita yang ada prinsip dengan yang berebut? Dia akhlak. Akhlak ini wa innaka la'ala khuluqin azim. Contoh Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan bila Sayyidatina Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah ini? Khuluqul Quran. Jadi akhlak itu menjadi dasar. Akhlak ini bukan maknanya salat, ada ganggu sikit, baik, Assalamualaikum. Akhlak ini juga kalau dalam urus tadbir, dalam pemerintahan, cara kita urus, sama ada kita nak punggah kekayaan tu diri kita. Politik ini jadi satu percaturan, perebutan di antara elit penguasa. Siapa yang berusaha, jadi kalau dapat jawatan, rebut untuk jadi kaya, untuk rompak kekayaan, itu tidak ada akhlak. Walaupun dia salat, walaupun dia pergi umrah tiap tahun atau haji tiap tahun, dia tidak ada. Kerana dalam urus tadbir itu dia tidak ada akhlak. Sebab itu saya ingatkan kepada kita, diri kita itu kena. Kalau tidak, tak boleh nilai yang mana hak, yang mana batil, yang mana benar, yang mana palsu. Tak pasti. Ada orang dia kata, oh tak apalah, sebab macam mana kalau tanpa kuasa kita nak buat apa. Tapi uslub dia, jalan dia, wasilah dia juga penting. Kita kata kita ini semua orang marah Machiavelli, tapi politik ini politik Machiavelli yang paling parah. Machiavelli ini sekurang-kurangnya, Machiavelli kau tengok The Prince, buku dia ni, dia kata apa pun raja itu boleh buat, apa juga tipu helah boleh buat, asalkan dia berkuasa dan jaga kepentingan negara. Salah. Yang dia kata apa boleh buat. Tapi puak ni apapun boleh buat asalkan aku jadi menteri. Bukan soal negara. Jadi lebih teruk daripada Machiavelli. Dia kata the end justify the means. Al-ghayah kita, al-ghayah matlamat la tubarrirul wasilah. Matlamat itu tidak menghalalkan cara. Matlamat, kita okey, anu nak jadi Perdana Menteri. Nak pakat, nak khianat? No. Ada pelawaan? Yes. Boleh jadi Perdana Menteri minggu lalu, 2 minggu lalu kalau saya runding macam mana? Boleh. Apakah diizinkan? No. Apakah halal? No. Apakah berkhianat? Yes. Dan pilihan saya bukan khianat kepada sahabat-sahabat dan kepada perjuangan. Oleh itu tertangguh lagi. Dalam 4, 5, 6, 7, 8 nak ke 9 dah. Tapi saya alhamdulillah, saya Azizah keluarga dah sungguh. Bukan saya pura-pura senyum, saya sungguh. Saya tengok lakonan juak-juak dan macam-macam ini, lompat sana lompat sini. Senyap 1 minggu, kata ada kenyataan, menteri akan diumumkan hari Selasa.
Apa punya politik ni? You diam. Soal rakyat, soal virus, soal COVID-19, soal kemiskinan, soal perniagaan yang habis lingkup dalam 1-2 minggu ini tidak menjadi perkiraan. Yang jadi, jemaah menteri akan diumumkan pada hari Selasa. Apa? Sabar. Oleh demikian, saya bangkitkan isu akhlak ini. Jadi kita, bila ini ada ikhtiar kawan-kawan kita tu gila semangat reformasi itu maksudnya. Untuk apa kita masuk ini? Mengapa kita bertarung 20 tahun? Lawan segala kezaliman. Sebab kita kasih kepada rakyat. Kita mau bela nasib mereka. Dan dakwah itu begitu. Ingat kita sebut apa yang di atas hadis awal yang banyak dikatakan oleh Syekh Maulana Muhammad Alawi Malaki Hasani Malaki. Ya. Dia kata pegang hadis awal yang kita dah hafal tapi nak kita amalkan. Apa dia? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih yang di bumi. Bumi ni maknanya apa? Muslim, non-Muslim, haiwan, pohon-pohon dan tumbuhan, bukit bukau dan gunung dan tanah. Kalau kamu tunjuk kasih kamu yang di bumi, yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit akan curahkan kasih sayang kepada kamu. Jadi kamu tak betul. Sebab orang tanya sebab apa sabar tahap dewa ni. Karena saya dalam perjuangan ini kita nak tunjuk kasih sayang. Kita nak selamatkan rakyat ini. Jangan kasih sayang kepada orang bagi kontrak saja. Jangan kasih sayang kepada orang kaya saja. Kasih sayang ini untuk memastikan ada perubahan ke arah kebaikan. Negara Malaysia ini negara yang kaya. Hasil balak 20 bilion hilang dah. Tetapi rakyat merempat, termasuk di kampung yang mengeluarkan balak. Minyak Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu paling banyak hasil masuk dalam negeri. 4 negeri ini paling miskin di negara kita. Ini sudah. Kelapa sawit, industri. Kalau di ASEAN dulu, mereka Singapura itu yang lebih kecil. Kita ini memang handal. Tetapi merudum kerana kita zahirkan dan lahirkan dan dukung dan ta'assub dengan pemimpin-pemimpin yang merampak kekayaan negara kita. Ini. Dan setelah berjuang, mengecam, orang-orang kita bersekongkol dengan perempuan-perempuan. Ya. Ini kianat tahap apa? Tak dewa juga. Ini kianat tahap dewa. Memang ada dewa kianat. Oh, ada. Ya. Bukan ada dewa sabar, ada dewa kianat, ada dewa putar alam, ada dewa putar belit. Jadi oleh demikian saudara, kena ingat, kita ada tugas. Kalau kita kata kita ini nak berjuang, kita tahu dia bukan pelik dalam tazkirah kita dengar orang yang bicara tapi tak amalkan. Orang yang berjuang kalau dengan maki hamun dia kalah kita. Ya, kalau ucapan deras marahnya itu kalah kita dekat hamun orang. Sekarang semua itu yang dihamun itu menimpa kepala mereka. Itu yang kita peringatkan, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Nah, jangan kita bicara perkara yang kita tak amalkan. Senang kita menentang kezaliman, kita menentang rasuah, tapi kita bersekongkol dengan orang zalim dan orang yang rasuah. Ata'budunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, maknanya pertimbangan yang lebih sama, peringatan kita supaya dalam berbicara itu biar kita
lurus. Kalau pembicaranya sedikit, ilmunya sedikit, tapi amalannya itu tuntas atau konsisten dengan apa yang dikatakan. Tapi lepas itu apa? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabar, salat dengan khusyuk. Ini yang kita ingatkan pada malam ini karena orang banyak tanya. Ya sekarang kita dengar macam-macam pandangan salah orang tu, salah orang ini. Saya tak mau ulas lah. Kata saya pun lembut. Saudara tahu janji itu pada tahun 2018 dan sains tak tunai. Itu pun saya tak komplain. Terus sabar. Kemudian ada kawan-kawan cadang, kalau boleh itu biar saya ke di mana Perdana Menteri. Tak boleh, tak apa, kita teruskan. Ini nak kutuk saya lagi buat apa? Ya. Saya boleh jawab. Kalau tanya mengapa, saya sambung sikit bab ini. Kerana bila kita meletakkan jawatan, kejutan, tapi lepas itu segera diambil sebagai terima. Kita masa itu kita banyak yang sedih lah. Dah letak suku, banyak tak letak. Letak sementara dan okey. Dan kita kata tak apa untuk kestabilan politik dan perjuangan jangka panjang, kita sokong semua suka dalam tempoh sementara supaya dapat kekal. Dan bila dapat sokongan, Tun Mahathir mencadangkan supaya dia letakkan satu sistem pentadbiran baru di mana dia punya kuasa melantik siapa yang dia minat dan suka, dan tidak ada peranan tokoh-tokoh parti politik dan parti politik. Jadi pada masa itu saya sebutlah macam mana sistem kita ini kena undi, kena musyawarah dengan parti-parti. Parti ini tak payah karena semua sokong. Bukan Pakatan Harapan, PAS, UMNO, Keadilan, DAP, Amanah, Bersatu dan parti-parti Sabah Sarawak, semua sokong. Jadi kalau sudah semua sokong, mesti ikut je. Kita sokong, tetapi tidak bermakna kita boleh ketepikan agenda perubahan, musyawarah di kalangan kita, berbicara. Orang yang diangkat mesti juga mewakili hasrat pandangan dia. Mana boleh seorang-seorang. Sistem itu sistem politik. Tak apa. Tapi oleh kerana caranya itulah nampak meninggalkan parti, maka sebab itu PAS dan UMNO memilih untuk tidak menyokong dan menyokong supaya dia ada pilihan raya segera. Kita juga tahu pilihan raya segera itu tidak mudah. Sebab pertamanya belanjanya paling kurang 800 juta ringgit. Keduanya, ini dalam COVID-19 virus ini bahayanya besar. Jadi saudara pun sentiasa basuh tangan, sabun tangan, tak payah nak peluk-peluk, kita tangan pun sekejap. Salam sikit-sikit sudah. Sebab merebak itu dia mungkin menjadi malapetaka besar pada negara kita. Jadi jangan kecil hati, saya tak perlu. Kita perlu kemudian insyaAllah. Baik. Jadi bila mereka tidak suka, jadi kita minta Tun Mahathir mempengurusikan majlis Pakatan Harapan malam itu. Dia unggat kerana dia kata dia bukan lagi dalam Pakatan Harapan. Kalau dia pengurusi Pakatan Harapan, dia kena pengurusi Mesyuarat Mufakat Nasional, DPN. Maka langkah itu kita ada calon yang menyokong Pakatan Harapan, melainkan kembali kepada calon asal Pakatan Harapan. Itu yang disebutkan nama saya. Itu bukan kita tolak dan kita khianat. Dah. Itu faktanya. Saya terpaksa ulas kerana Tun Mahathir dia bawa penjelasan seolah-olah kita tidak sokong dia. Tapi saya nak bagi tahu sebab walaupun selepas itu kita bonding semula untuk adakan kekuatan bersama. Itu
Itu dia keadaannya kan. Dan sekarang ni pakai harapan satu pihak bersatu satu pihak, dan kita ada juga kerjasama. Walaupun bersatu, dia pecah dua. Satu bersatu Mahdi, satu bersatu Muhyiddin. Dan yang lain itu dalam kerajaan sekarang. Tapi ini semua pergeseran politik bagi saya sementara. Apa yang perlu kita lakukan ialah perkuat jentera kita dan parti hidup keadilan itu. Kita bermula dengan 50 kursi parlimen, 10 khianati kita yang kemudian mencetuskan pergolakan. Ini pengkhianatan yang akbar, pengkhianatan besar. Kerana inilah yang memulakan, dan kita bukan kenal baru, dah lama ni. Kalau kena Allah terkejut. Kalau sudah terkejut sekarang, maknanya memang sudah tak ikuti perkembangan. Kalau sahabat kita di Indonesia menjadi terkejut, kita faham sebab dia tak ikuti dari dekat. Tapi kita dah tahu. Pertemuan dengan 20 ahli UMNO di rumah 30. Ya, itu bibit. Itu berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Dan ulasan saya di parlimen tentang peranan orang yang khianati itu juga bulan Desember, awal Desember itu akhir November. Itu bukan baru. Tapi kita dari begitu, kita harus istiqamah. Istiqamah ini dengan kembali gila semula haji semula. Apa kita nak rebut apa lagi? Nak rebut negeri, rakyat macam mana? Saya sebut tadi negeri ini kaya. Kemiskinan ni yang juga hidup Melayu dah berapa tahun sejak awal merdeka sampai sekarang, pemimpin Melayu lah yang jaga negeri. Kemiskinan masih tinggi, kesenjangan masih ada, dan pemimpin-pemimpin cakap soal umum, soal nak bela nasib rakyat itu dia nak bela macam mana? Semua nak kira nak gebuk kekayaan. Seorang 2 bilion, seorang 1 bilion. Ya. Dan ini bukan kita kata, ini kenyataan di mahkamah. Ada seorang mantan menteri sudah meninggal dalam pertelingkahan antara mertuanya dan istrinya, kekayaan 2 bilion ringgit. Ada seorang mantan menteri, kekayaannya 900 juta ringgit. Jadi mengapa apakah yang diizinkan? Dan kemudian naratif di kalangan kampung apa? Ini saja harapan bagi orang Melayu. Pemerintahan Melayu untuk jaga Melayu. Dan musuhnya adalah DAP. Dan Salah Anwar ini kerana dia bekerjasama dengan parti Cina. Saya boleh kerjasama parti Cina, tapi saya tak pernah khianat amanah pada orang Melayu dan membela nasib orang Melayu. Saya tidak pernah merasakan wajah kita pimpin kalau orang Melayu itu heret, tersisih hidup mereka dan bumi putra sama. Malah orang Cina miskin, orang India miskin. Apa hebatnya seperti yang saya sebut Melayu dan Islam ini, orang Islam hebatnya apa? Dia sebut rahmatan lil alamin. Kerana dia ada keistimewaannya. Apa the uniqueness of Islam, of a Muslim? Ialah kerana bila dia bicara tentang keamanan bagi semua. Kalau kita cakap soal keadilan yang tidak pilih kaum, tidak pilih menurut agama, keadilan bagi semua. Kalau nak bela nasib rakyat, dia bela semua. Itu sebab mengapa orang Muslim boleh diangkat. Kalau tidak, apa beza kita dengan orang lain? Dia jadi penguasa dan tekan orang lain. Dia jadi satu kabilah dan tekan kabilah lain. Itu ciri masyarakat jahiliyah yang kita kupas dulu oleh Maulana Abdul Hasan Ali Nandwi. Dia kalangan orang kaya, orang berharta dan orang berilmu. Jadi sudah kena ingat, tak payah nak apologetik, nak bermaaf. Oh, saya ni kena maaf sebab saya nak bercakap soal kemiskinan. Dan sebab orang ini dia miskin, itu juga tanggungjawab saya. Ini istimewa peranan Rasulullah SAW. Tapi kita sebut uswatun hasanah, khuluqun azim.
Rasulullah itu dalam membedakan orang jirannya dan orang miskin tak pernah bedakan sama ada orang muslim atau bukan Islam. Itu sebabnya Rasulullah itu dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sebabnya dijadi itu uswatun hasanah. Itu yang disebut ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Itu yang jadikan contoh. Saudara, ayat ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ini bukan umat yang sederhana dan seimbang dan maintain the equilibrium. Yang hebat ini mercu tentang the moderation yang di bawah itu bukan tak sebut orang Islam. Ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, supaya orang manusia 'alan nas, manusia tengok sebagai boleh saksi. Ini dia orang Islam. Dia adil betul. Dia jaga semua. Orang Islam miskin, orang India miskin, Hindu miskin, orang Buddhis miskin, orang Kristian miskin. Dia jaga, dia adil. Dia tak rompak harta orang Islam. Dia tak rompak orang Melayu, orang Cina atau Buddhis. Dia jaga semua. Yang ini kita rompak semua. Orang Islam lebih rompak, orang Buddhis lebih rompak. Dan. Jadi mudah-mudahan kita ingat ini yang litakunu syuhada 'alan nas. Maknanya kalau orang Islam ini contoh equilibrium yang baik, dia jadi contoh, jadi saksi. Orang manusia semuanya lihat ini dia. Saya tanya saudara yang terlibat dalam politiknya, saya rasa orang cemuk politik ini. Kata Haman Khan, uncharismatic, low moral professional. Orang tak percaya. Bohong. Cakap soal rakyat yang kaya dia seorang. Cakap soal membela, menegakkan keadilan. Adil bagi bini dia dan anak dia. Puluh tahun dan bagi peluang pemerintahan. Nah, tunjuk sebagai contoh. Tunjuk kesederhanaan. Tapi hanya memperkayakan keluarga. Ini yang berlaku dulu dan sekarang. Ini yang kita cuba bawa perubahan. Dia bertanya, kita nak buktikan bahawa menjadi penguasa ini bukan ini. Kita boleh buktikan bahawa orang politik pun ada yang ada prinsip. Yang tak mestinya nak rebut kekayaan, nak tuntut keangkuhan, nak zalim kepada orang. Tetapi tertangguh. Bukan terbakar, tertangguh. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan susah istighfar. Ingat ya. Jangan ini usaha dulu. Apalah. Tak payah. Buat kerja. Perkuat nanti kita. Jangan serah negeri ini kepada orang yang kianat. Mana rakyat bagi dalam pilihan raya? Pilih. Mana ada boleh tengah jalan boleh kecok macam tu? Mana boleh? Jadi, kamu sokong aku dapat menteri. Jadi, malu kita. Dunia sekarang melihat bagaimana pencaturan ahli-ahli parlimen ini. Tengok dari segi nak dapat kekayaan dan kedudukan. Malu kita sebagai negara. Malaysia sekarang dalam peta dunia. Semua orang lihat. Kalau dulu kalau kita ke Indonesia itu wah korupsinya besar. Rupa-rupanya Malaysia ini lebih licik. Korupsinya itu lebih halus, lebih canggih, Pak. Tapi ternyata sekarang ini jadi rebutan. Sebab itu saya kata terus. Dia nak angkat sumpah hari Selasa, angkat sumpah. Tapi dia tidak boleh membuka kenyataan atau memadamkan kenyataan dan persepsi rakyat bahawa ini berlaku kerana khianat dari keadilan, khianat dari pengadilan lain, dan kemudian memilih untuk memperoleh dukungan dengan janji jawatan dan wang ringgit. Sudah ada janji itu. Kami perintah, kami akan bela nasib rakyat miskin. Kami perintah, kami akan kurangkan jurang kesenjangan di antara yang maha kaya dan maha miskin.
miskin. Kami perintah anak-anak kami dan keluarga kami tidak akan mengambil faedah, kontrak dan berkayakan diri dan keluarga mereka. Sudah ada, dulu pun tak ada, sekarang pun tidak ada. Dan kalau kita serah terus begitu, nasib kita seperti lebay malam. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kita. Saya minta maaf kerana ramai datang kerana penjelasan diri lagu tak kuat maka saya pulang. Sabar, kena marah. Banyak kena marah. Jadi malam ini saya ambil kesempatan menjelaskan sedikit. Tetapi saya rumuskan ini menyatakan jawapannya itu pada kita. Tidak hari ini, besok. Tidak minggu ini, minggu depan. Tidak bulan ini, bulan berikut. Tidak tahun ini, tahun depan. Tetapi insya Allah kita dapat peroleh kemenangan dengan izin Allah. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.